warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ajak diri kita. Kita beritahu hati kita, kita ajar dia dari hari ke hari, detik ke detik, tanpa ada rasa putus asa. Apa kita kena beritahu dia? Kita beritahu dia kita sedang duduk di tempat yang baik. Kita sedang duduk di majlis yang baik. Dan kita baru lepas buat benda baik. Apa dia? Solat berjemaah. Jadi, bila dapat buat baik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang hati mereka dekat dengan Allah. Orang soleh ni, hati mereka dekat dengan Allah. Apabila mereka dapat buat baik, benda pertama yang mereka buat dulu ialah melahirkan rasa syukur. Ini yang kita kena belajar. Ramai orang pergi surau, tapi tak ramai yang bawa syukur dalam hati mereka. Ramai orang boleh sedekah, tak ramai yang bawa syukur kerana boleh sedekah. Ramai yang boleh baca Quran, tapi tak ramai yang bawa sekali taat itu dengan rasa syukur. Perkataan ni mungkin tak berapa biasa. Syukur dalam taat. Syukur dalam nikmat orang biasa sebut. Syukur dalam nikmat orang biasa sebut. Tapi syukur kerana dapat taat, orang jarang sebut. Orang jarang sebut. Bila kita kata dengan hati kita, orang soleh buat macam itu. Bila taat, dia syukur. Bila kita dapat taat, kita buat syukur, dia akan menutup segala pintu tak baik. Pintu riak, pintu rasa diri hebat, ditutup. Jadi selamatlah amalan ini daripada tercalar. Dengan apa? Dengan datangkan rasa syukur. Rasakan nikmat dapat taat ini besar. Dapat dengar kuliah agama, dapat dengar duduk majlis ilmu, nikmatnya paling besar. Nikmatnya benar-benar besar. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya. Kita sedang mengambil cahaya untuk diletakkan dalam hati kita, dan cahaya inilah akan menyuluh perjalanan hidup kita. Cahaya inilah memberi bantuan, memberi panduan, tak bagi kita masuk lorong gelap. Lorong gelap nama apa? Lorong gelap tu nama lalai, lorong gelap tu nama maksiat, lorong gelap tu nama zulmat, jahil. Kita bagi kita masuk tu. Jadi perjalanan hidup ni memerlukan cahaya. Antara cahaya yang perlu itulah nama dia ilmu. Sebab tu ulama kata ilmu itu cahaya. Sebab tu dulu guru kami cakap apa kan? Hari Jumaat aja, malam Jumaat ke hari Jumaat ke, baca kafi. Baca surah kafi kan. Istiqamahkan baca kafi. Sebab Rasulullah kata siapa yang baca kahfi dia akan mendapat cahaya sampai Jumaat akan datang. Nanti Jumaat akan datang baca lagi kahfi, surah kahfi surah kahfi. Nanti dapat cahaya lagi seminggu. Dia macam renew lah. Cahaya ni apa? Cahaya ni yang ulama kata, guru-guru kami cakap dulu, antaranya ialah ilmu. Ilmu. Jadi kita akan digerakkan hati oleh Allah untuk duduk dengan baca ilmu. Walaupun sekarang ni masjid-masjid surau Selangor tak buat, tapi ada cara lain. Diorang gunakan teknologi macam ni lah, buat online. Kita pun boleh dengar kuliah-kuliah lama di YouTube. Banyak lah, macam tempat boleh dengar. Macam blog orang masuk kuliah. Itu tujuan dia apa tu? Tujuan dia untuk dapat cahaya. Jadi syukurlah untuk kita bila dapat cahaya. Dan lebih syukur lagi bila kita dah rasa seronok dengan belajar. Tu yang syukur tu. Saya setiap malam saya ngajar online daripada bulan 3 tu sampai bulan 8, lepas tu mula balik tengah bulan 10 sampai sekarang. Setiap malam, maghrib satu kelas, isyak satu kelas. Macam malam ni tak ada lah, malam ni dia orang akan dengar kat sini lah. Lepas maghrib belajar fiqh, isyak belajar tauhid dengan tasawuf. Orang sini pun ikut. Saya ada seorang dua ikut dari sini. Kenapa? Kita ambil ruang, ambil peluang Walaupun dia halang, tak dapat pergi masjid atas sebab-sebab keselamatan apa benda, tak boleh buat kuliah atas sebab kesihatan ni, tapi ada cara lain untuk kita dapat cahaya tu. Itulah benda yang mahal. Cahaya apa tu? Itu namanya cahaya ilmu. Diterang hidup kita. Diterang perjalanan kita. Supaya kita berasa berada
di path yang betul, di right path, di jalan yang benar. Okey, malam ni kita nak kongsi sikit satu benda yang sangat penting. Saya nak cerita sikit tentang taubat. Satu tajuk nama taubat. Taubat ni kalau dari segi bahasa dikatakan kembali. Dari segi bahasa lah. Dan taubat ini dia ada kelebihan dia ada syarat dia yang perlu kita patuhi. Sebab mula kita kena tahu pintu nak jadi baik, kalau kita lalai, kita nak jadi baik, nak berubah lah, atau kita baik nak jadi lagi baik, pintu yang pertama yang kita mesti masuk, nama pintu itu adalah taubat. Nama pintu itu adalah taubat. Kita kalau nak berubah, kita kena taubat dulu. Taubat apa? Taubat dari segala dosa kita. Taubat. Lepas masuk pintu taubat itu, kita seiring kita pergi masuk pintu ilmu. Ini yang ulama kata dan kita atas tahu. Pergi mengaji ilmu. Tak cukup sekadar taubat, hijrah pakai tudung, tak belajar agama. Tak cukup. Nanti semayang pun tak pandai. Ingatkan semayang betul, rupanya semayang salah. Syarat rukun tak erti apa, tak erti syarat sah tak pandai. Lepas tu kena duduk dalam majlis ilmu. Untuk apa? Untuk baiki amalan. Orang taubat ni dia kena betulkan amalan dia. Dia kena kurangkan rasa cinta dunia, dia kena rasakan cinta pada akhirat, dia kena tahu tipu daya iblis. Ni orang taubat tu. Benda ni semua hanya ada di tempat yang nama dia majlis ilmu yang bermanfaat. Macam inilah, ni majlis ilmu bermanfaat. Lepas tu kena selalu hadirkan. Sebab majlis macam ni Allah Ta'ala turun rahmat. Tak kira lah online ke sekarang ke apa benda ke, pergilah, buatlah. Hadirkan hati, letakkan jasad, tumpukan akal, tumpukan perhatian. Kenapa? Mengambil cahaya. Mengambil cahaya. Kau tidak hati gelap hati gelap. Kadang-kadang benda-benda asas pun tak tahu. Ini yang sangat menyedihkan. Tak erti. Kadang-kadang nak pencin pun tak erti, banyak pun tak erti. Benda-benda asas pada ain tau, bukan benda-benda yang umit. Benda-benda yang asas pun sangkut-sangkut. Ini agak malang lah, agak malang. Kalau kita berada di situasi sini, Imam Syafi'i kata, engkau keluarlah daripada lubang gelap ni. Keluar segera. Lepas tu, antara syarat orang yang nak menuntut ilmu ni, supaya ilmu itu jatuh ke dada dia, dia kena banyak taubat. Dia kena banyak taubat. Supaya dengan taubat itu hati itu bersih. Sebab ilmu ni cahaya, ilmu Allah ni kedudukannya tinggi. Dia hanya jatuh pada hati yang rendah dan dia hanya jatuh pada hati yang bersih. Lepas tu dalam proses belajar ni kena banyak-banyak taubat. Lepas tu benda ni kita kadang-kadang kita tak sedar, kita selalu sebut. Kita ambil wuduk kan diajar oleh ulama kan. Rasulullah hadis pun disebut. Lepas wuduk kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu satu doa. Lepas tu sambung, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan kami ni daripada kalangan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami di kalangan orang yang suci. Waj'alni min ibadikas salihin. Disuruh kita doa jadi orang taubat, jadi orang suci zahir batin. Disuruh kita jadi orang, minta untuk jadi orang soleh. Ini tiga-tiga ni benda penting. Tiga ni benda penting. Lepas tu ada satu bab khas dalam ilmu tasawuf ni yang nama dia taubat. Salah satu 10 sifat terpuji yang kita kena belajar dalam ilmu tasawuf ni, fardu ain, nama dia taubat. Kalau kita tak belajar, mungkin kita bimbang, kita hantar taubat, permohonan kita salah. Kita hantar taubat pada Allah dengan cara yang salah, menyebabkan Allah Ta'ala tidak mempertimbangkan taubat ni. Bila tidak mempertimbangkan taubat ini, dia punya chances, peluang untuk diterima sangat jauh. Bila tak diterima, dosa itu kekal di buku kiri. Di buku kiri kita ni, dia kekal. Kenapa? Allah tak terima taubat. Kenapa? Cara taubat pun tak betul. Cara taubat tak betul. Sebab tu apa yang kita nak kena tahu dalam taubat ni, mula kena belajar syarat dia. Apa syarat permohonan taubat ini boleh dipertimbangkan? Syarat dia yang pertama, mesti berhenti dengan ikhtiar. Dalam kitab dia disebut perkataan ikhtiar. Kita belajar berhenti, bukan berhenti dengan ikhtiar.
Maksudnya apa? Kita berhenti dari buat dosa ni ada dengan kesedaran kita. Apa contoh tak berhenti dengan ikhtiar? Dulu guru bagi contoh macam mana? Orang ni berjudi. Lepas tu dia tak main judi dah. Orang tanya kenapa kau tak main judi? Dia kata sekarang gaji dah kena potong. Mana boleh main judi dah. Ini bukan berhenti dengan ikhtiar. Dia berhenti sebab gaji kena potong. Kenapa kau tak main judi? Dia kata orang rumah dia dah tahu dah. Macam main lah, orang rumah dah tahu. Rumah dia bising-bising kata. Dia tak main judi sebab rumah dia bising. Bukan sebab dia rasa sedar, dia rasa insaf, ini salah, aku tak nak buat. Tak. Maknanya dia bukan berhenti dengan ikhtiar. Dia berhenti dengan sebab lain. Ikhtiar ni maknanya, ikhtiar ni usaha dia sendiri. Atas kesedaran dia sendiri. Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Berhenti dengan ikhtiar, kesedaran. Biar cara berhenti ni betul. Nombor dua, kena ada apa? Kena ada kesal. Ini yang orang tak ada buat. Ini yang ramai orang tak buat. Kesal. Rasulullah kata, kesal itu taubat. Ramai orang tak kesal. Dulu tak tahu aurat. Waktu sekolah tak tahu aurat. Lepas kahwin pun tak tahu aurat. Lama dengan angin dakwah yang kuat, mula pergi surau, mula belajar agama dan mula pakai tudung, akhirnya tak aurat. Tak aurat. Tapi dosa tu perlu taubat. Antara nak taubat macam mana? Mesti datang kesal. Kesal macam mana? Kesal dulu tak pakai tudung. Ini contoh. Kesal ni sungguh-sungguh. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Atas kesedaran dia, Allah bagi dia rahmat, dia semayang. Maknanya dia berhenti dosa, tak semayang, kepada semayang, atas kesedaran dia. Tapi soal dia taubat tak? Dia kesal tak? Dulu tak semayang. Itu soalan dia. Kalau tak rasa apa-apa, atau dia kata biasalah dulu muda. Ni tak kesal. Ni tak kesal. Patutnya kesal. Tu tak rasa kesal macam mana. Kita boleh bayangkanlah kalau orang kesal macam mana kan. Kita biasa dengar kadang-kadang orang sibuk-sibuk dibawa anak kecil dalam kereta. Dia tak sedar anak kecil dalam kereta. Kita dengar dalam surat khabar kan, macam cerita kan. Dia pergi mana-mana, dia parkir kereta, dia pergi kerja. Petang dia balik, anak dia meninggal dalam kereta. Kita pernah dengar cerita ni kan. Dia lupa anak dia kat belakang. Tahu tak macam mana rasa kesal dalam hati dia? Mesti kesalnya amat sangat, betul tak? Kenapa aku lalai tak boleh? Menangis-nangis kesal. Kenapa aku tak tahu anak aku kat belakang? Dia patut hantar kat rumah nenek dia, nenek budak ni. Tak tahu macam mana, dia dah sibuk-sibuk, kepala otak dia sibuk, dia pergi kerja, dia tinggal anak dalam kereta. Akhirnya anak dia meninggal dunia sebab terkurung dalam kereta. Boleh bayangkan tak kesal macam mana? Itu kesal. Kalau kita tak kesal pada dosa yang kita pernah buat, dia tidak dinama taubat. Ini bahaya ni. Jadi kita belum lagi bertaubat daripada dosa. Kita belum taubat lah. Kenapa belum taubat? Sebab tak ada iringan rasa kesal. Macam mana datangkan kesal tu? Datangkan rasa kesal macam mana? Kalau Allah tak ampunkan dosa kita ni, manusia ni, walaupun dosa kecil sekalipun, kita manusia ni kena bakar dan neraka. Walaupun dosa kecil. Itu dalam kita sebut begitu. Walaupun dosa kecil, Allah tak ampun, kena masuk neraka. Jadi dengan rasa takut ni, kenapa dulu aku buat? Kenapa aku buat dulu? Allah, misalnya aku, kalau boleh turn the clock back, aku tak nak buat. Sampai peringkat rasa gitu tu. Sepatutnya ada rasa gitu. Kalau tak ada rasa gitu, maknanya belum kesal. Kalau bangga lagi, cerita dengan orang. Cerita dengan budak-budak muda. Budak-budak pergi parti-parti ada, minum arak ada. Cerita dengan budak muda, engkau lah sikit, aku dulu lagi dah macam-macam aku buat. Ini tak kesal tau. Ini bangga dengan dosa. Bangga dengan sejarah hitam dia. Patutnya sejarah hitam dia jangan cerita dengan orang. Cukuplah dia cerita dengan orang. Kenapa? Dia silap, dia dah terbuat, dia silap. Jadi mesti ada perasaan kesal. Dulu jahil, sekarang dah belajar agama. Dia dah faham rukun sembahyang. Mesti ada kesal. Kenapa? Kenapa dulu aku tak belajar? Kenapa dulu aku tak belajar rukun sembahyang, aku tak erti. Tak erti je. Serba-serbi tak erti. Sekarang dah belajar, dalam proses belajar. Maknanya dah taubat. Taubat apa? Taubat tidak mempelajari ilmu fardu ain. Fardu ain tu hukum dia wajib. Bila tak belajar jadi dosa. Dia dosa kena taubat.
Bila dah berhenti tak belajar, jadi belajar. Tapi jangan lupa kesallah pada dosanya lalu, kerana itu adalah syarat kepada taubat. Itu nak datangkan rasa kesal dia. Apa saja dosa yang kita buat, mesti datang rasa kesal. Sebab amalan yang kita buat, melangkah ke masjid, ambil wuduk, yang dikatakan gugur dosa itu, ulama telah sepakat yang gugur dosa itu hanyalah dosa kecil. Tapi dosa-dosa yang menjanjikan neraka, dia adalah dosa besar. Jadi dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada permohonan taubat. Dia perlu kepada permohonan taubat. Jadi permohonan ni, macam mana kita hantar permohonan dekat dunia ni, dia ada lampiran-lampiran. Jadi taubat ni dia ada lampiran dia 4 lah yang kita nak cerita ni. Satu tadi dia mesti berhenti dengan ikhtiar. Lagi satu tadi apa dia kata apa? Hendaklah dia kesal pada perbuatannya, dosa yang dia pernah buat. Nak datangkan rasa kesal. Malam-malam bangun, termenung, tafakur, datang rasa kesal. Mesti datang rasa kesal. Rasulullah kata kesal itu taubat. Maknanya tak kesal bukan taubat. Nak datang rasa kesal yang payah ni. Ada orang tak tahu langsung kena kesal. Dia kata dah berhenti dah okey dah. Tak. Rasulullah kata mesti ada kesal. Mesti ada kesal. Tak ada kesal, tak taubat lah. Kita ingat kita taubat. Na'udzubillah, rupanya kita tak pernah taubat. Kita ingat kita taubat, rupanya kita tak pernah taubat. Yang ketiga, ulama kata apa? Mesti ada rasa azam. Azam dalam hati. Azam apa? Tak nak mengulangi. Mesti azam. Dulu tak belajar agama, sekarang belajar agama, mesti azam. Aku tak nak lagi dulu, tak nak belajar agama. Mesti ada rasa azam. Kalau tak ada azam, dikatakan belum taubat lagi. Belum taubat. Ini baru hantar permohonan dulu. Belum tahu dulu tak lulus ini. Tapi nak hantar itu, lampiran ni kena betul lah. Lampiran ni kena cukup. Mesti ada rasa azam. Aku tak nak buat lagi lah. Azam ni kat hati. Semua ni azam ni kat hati. Kesal dekat hati, azam dekat hati, berhenti ni pada perbuatan. Buat apa? Mengumpat, berhenti. Perbuatan mengumpat kena berhenti. Lepas tu kesal. Kesal lah dulu aku kerja, aduh asyik mengumpat. Cakap ni sendiri, cukup kesal betul. Cukup kesal. Satu nak minta maaf dengan orang kita mengumpat tu pun tak mana pergi, tak hidup, tak mati lagi. Lagi satu kalau minta maaf, dia maafkan tidak pun tak tahu. Ini bahaya dosa dengan manusia ni. Dalam kitab Hidayatus Salikin dia kata, dosa dengan manusia, anggota yang paling kerap buat dosa dengan manusia, tu nama lidah. Lepas tu kalau kita baca Sirus Salikin, dia ada satu bab, dia kata apa? 20 kebinasaan lidah. Dia cerita apa benda lidah ni, 20 benda yang buat manusia binasa. Apa perkara? 20 perkara. Lepas tu kalau kita tak faham dalam bab taubat ni, sebab tu taubat ni satu bab khas untuk belajar. Tak faham bab taubat ni, kita ingat kita taubat, lupa kita tak taubat. Sama juga dengan benda lain lah. Kita tak belajar bab semayang, kita ingat kita semayang, rupanya kita bersenam. Kita bersenam orang bersenam tunduk, bangun, tunduk. Kita tak belajar wuduk dengan betul, kita ingat kita wuduk, rupanya kita main-main air je, tak dinilai sebagai wuduk. Tak faham definisi wuduk, tak faham apa dia syarat sah wuduk, tak erti. Apa dia fardu wuduk, tak erti. Apa beza fardu dengan syarat tadi, tak erti. Sunat-sunat macam mana, makruh wuduk macam mana, serba-serbi tak tahu. Kita ingatkan kita wuduk, rupanya kita tak wuduk. Kita macam main air je, sekali cek serba-serbi salah. Ni bahaya. Sebab tu penting belajar agama. Mesti khatam sekurang-kurangnya satu kitab lah. Kalau fiqah satu kitab kena khatam, tauhid kena khatam satu kitab, kurang-kurang satu kitab kena khatam. Lepas tu ulang belajar balik lah untuk apa-apa dapat lebih kepahaman. Jadi yang pertama tadi dia katakan apa? Mesti berhenti daripada dosa. Yang kedua mesti datang rasa kesal. Kalau tak boleh datang rasa kesal, paksa diri kita kesal. Mungkin tak boleh datang rasa kesal lagi. Kenapa? Seronok dulu. Seronok tu tak hilang lagi buat dosa. Datang rasa kesal. Datang rasa kesal. Baca ancaman-ancaman siksa. Dengar dekat kuliah-kuliah macam mana kalaulah dosa tak diampunkan macam mana, apa ganjar, apa balasan yang teruk yang Allah Taala janjikan. Apa dekat kubur macam mana rupa dia, dekat akhirat macam mana rupa dia, baca. Baca kisah-kisah ni, dengar. Moga-moga Allah akan ketuk hati kita untuk datangkan rasa takut yang amat sangat menyebabkan kesal ni dulu kita buat dosa. Nombor 4 dikatakan
mengganti kefarduan kalau dosa itu dengan Allah. Kalau dosa itu dosa tak semayang, kena qada semayang. Kalau dosa itu dosa tak puasa, kena qada puasa. Dosa itu tak bayar zakat, kena bayar zakat, kena ganti balik, kena qada. Kena qada. Jadi kalau kita dulu tak semayang, kita dah berhenti perbuatan tak tinggal solat, kita dah solat. Lepas tu kita dah kesal dengan perbuatan kita dulu dan kita berazam tak nak tinggal solat lagi. Selalunya orang tak buat nombor 4. Apa? Qada. Selalu orang tak buat. Selalunya orang tak buat. Dia tak tahu jumhur ulama pada 4 mazhab ni kata wajib qada. Bila nombor 4 tak buat, lampiran kepada taubat ini tak cukup. Takut application permohonan taubat pada Allah ni, sebab tu taubat ini dosa ni dipanggil mohon taubat, mohon ampun. Kenapa kata mohon ni? Sebab ada kemungkinan tak lulus, ada kemungkinan lulus. Itu nama permohonan. Kalau pasti lulus, itu pemberian. Sebab tu nama dia perkataan dia mohon ampun. Aku mohon taubat pada engkau, aku mohon ampun pada engkau ya Allah. Mohon. Tapi mohon dengan mohon yang betul. Kalau mohon tak betul, salahlah cara mohon. Dulu orang minta kerja kerajaan, dia ada satu balasan tu, kad warna biru. Kalau kita hantar kerja kerajaan, nanti dia dijawab dengan kad. Permohonan anda diterima dan sedang diproses, kan? Kalau ditolak, dia tulis situ permohonan anda ditolak. Lepas tu dia tik lah, lampiran tak cukup, dokumen salah, dia tik lah apa yang salah. Dia beritahu tu je. Dan kita boleh ambil balik dalam tu, kita kena hantar baru kalau nak hantar. Jadi jangan sampai permohonan taubat ni tak dipertimbangkan. Kenapa tak pertimbangkan? Salah. Tak cukup lampiran. Semayang dulu tak semayang, banyak tahun tak semayang. Tak pernah terfikir nak qada semayang. Dan lagi takut dia tertipu dengan dia seronok buat amal apa? Sembahyang sunat dia seronok buat. Sembahyang sunat dia seronok buat. Tapi yang qada yang Allah akan tanya satu-satu tu dia buat tak kisah. Sedangkan sembahyang qada tu hukum dia adalah fardu. Hukum dia wajib buat. Kenapa? Dia mestilah mengikuti SOP yang betul pada menyatakan taubat. Mesti ikut jalan yang betul. Kalau ikut jalan yang tak betul, tak boleh pakai. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau kefarduan kena ganti. Kalau dosa tu dengan manusia, dia kena minta ampun. Dia kena minta maaf. Kalau dicuri duit orang tu, dia kena pulang balik. Kalau dia fitnah orang tu, dia kena kata dia fitnah depan orang ramai, ada 10 orang. Dia kena panggil 10 orang tu balik, dia kena kata aku fitnah dia sebenarnya, tak betul. Dia kena buat gitu. Dosa dengan manusia ini lagi payah. Tu Rasulullah kata orang yang mengumpat itu dia dosa dia lebih payah daripada zina. Bukan kata zina ni lagi baik daripada mengumpat, tak. Proses nak dapat keampunan ni lagi payah. Kenapa? Rasulullah kata dia kena minta ampun dengan orang yang diumpat. Kalau orang diumpat itu ampunkan dia, baru Allah ampunkan dia. Kalau orang tu tak ampunkan dia, Allah tak ampunkan dia. Berat tau, dosa dengan manusia semua berat. Kalau orang tu berzina, dia minta ampun dengan Allah je, Allah ampunkan dia habis. Tapi orang yang berdosa dengan manusia ni, dia ada 2 proses je. Satu dengan manusia, lepas tu dia kena minta ampun dengan Allah. Kalau orang ni ampunkan dia, okey. Kalau orang ni kata aku tak maafkan kau. Imam Ghazali kata apa? Bersedialah dengan amalan yang banyak. Kalau tak maafkan kita, sebab dia ada hak nak maafkan tak maaf, itu hak dia. Bersedia dengan amalan yang banyak. Kenapa? Nanti kat sana dia claim balik, dia minta balik lah apa yang kita buat dekat dia. Dia minta balik. Dia minta apa? Waktu tu kena bayar dengan pahala. Tu Rasulullah kata apa? Dia tanya dengan sahabat dalam hadis yang panjang. Siapakah orang muflis? Rasulullah kata apa? Siapakah orang muflis? Sahabat kata orang muflis ialah orang yang tidak ada dinar dan dirham, tak ada duit lah. Rasulullah kata bukan. Orang muflis ialah orang yang balik ke akhirat di kalangan umatku. Dia kata balik ke akhirat, dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala macam-macam pahala. Tapi sampai sana nanti di dunia dia buat ini, dia buat itu, dibunuh orang, dipukul orang, dalam hadis tu katalah. Dia buat macam-macam ke orang.
Di akhirat nanti orang itu akan minta balik, claim balik, dakwa dia balik, dan apa juga pahala yang dekat dia akan dibagi pada orang tu, orang yang claim. Orang yang claim tu. Kalau ramai orang claim, lama pahala dia kosong. Bila pahala dia kosong, itu nama dia muflis. Kalau pahala kosong, ada lagi orang minta, orang dakwa dia. Dia kena buat apa? Nak bagi pahala dah tak ada dah. Pahala ni apa? Pahala ni amalan yang Allah Ta'ala terima. Terima tau. Allah terima. Bila terima, Allah bagi pahala. Sah satu hal. Lepas tu dalam kitab Mizhabul Munir. Mizbahul Munir. Dia cerita apa? Kalau kita semayang, kita ikut rukun, ikut syarat, semayang sah. Tapi kalau semayang ini tak khusyuk, tak ada pahala, kosong. Ternafilah dia pada pahala. Semayang ni lalai, tak ingat apa-apa langsung. Sikit pun tak ingat. Kalau ingat sikit, pahala sikit. Kalau ingat banyak, banyaklah pahala dia. Kalau tak ingat langsung, ternafilah pada pahala. Tapi ikut rukun betul, ikut syarat betul, sah. Jadi yang pahala yang ada itulah, pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala sedekah dia, pahala apa dia, yang mengikut syarat dia, yang Allah terima amalan dia, yang tu boleh dikira pahala sebagai amal soleh. Yang ni lah nanti dia kena bagi di pada masyarakat nanti, dia kena bagi pada orang-orang yang menuntut. Ni sangat meletihkan. Lepas tu ada apa-apa masalah sama manusia, selesaikan kat sini. Pergi selesaikan cepat-cepat kat sini. Kalau ada hutang dengan orang, pergi bayar. Ada hutang dengan badan-badan ke apa benda ke, pergi bayar. Jangan buat lari. Ramai budak-budak tak bayar. PPTN tak bayar. Pergi bayar. Nanti cerita dia panjang kat akhirat nanti. Pergi bayar hutang. Kalau kita hutang dengan orang yang dah mati, pergi bagi duit kat waris dia. Pergi usaha, jangan buat-buat diam. Kenapa? Nanti cerita dia tak habis kat sini. Sebab sini tak, kalau lepas pun lepaslah. Tak ada kena buat pergi mahkamah. Tapi kat sana ada mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah Allah yang Maha Adil ni. Allah akan takkan nanya dengan siapa. Waktu tu ada pendawaan. Waktu tu saksi dia bukannya manusia, saksi dia anggota badan kita. Mata kita akan bercakap, kita buat ni, tangan kita bercakap, kita buat ni. Dia mempersaksikan segala perbuatan kita. Waktu tu lah nanti ada dakwa. Lepas habis dakwa mendakwa, barulah nanti amalan baki, pahala baki yang ada ni, barulah ditimbangkan ke mizan. Letak mizan. Rasulullah kata kalau dosa dia melebihi dia punya kejahatan, maka dia dicampak di neraka. Kalaulah kebaikan dia mengatasi dosa dia, maka dia diarak ke syurga. Selepas apa? Selepas pendakwaan. Sebab tu jangan buat masalah dengan manusia lah. Kalau ada masalah, minta ampun, minta maaf. Sebab tu benda yang paling elok kita buat, apabila kita berpindah dari satu kawasan, satu organisasi, kita dah pencen ke, kita tukar jabatan, kerja kat Kuala Lumpur, kena tukar ke Kelantan. Mungkin diorang ada buat makan-makan ke, benda pertama yang kita kena cakap, kita minta maaf pada semua kesalahan kita, pada semua orang selama kita bekerja kat sini. Cakap dengan hati yang ikhlas, bukan hanya ucapan, tak. Kalau lepas tu boleh salam, cakap aku minta maaf kalau ada apa-apa aku buat kat kau, aku ngumprat ke apa, cakap apa. Semua kita minta. Memang tak sempat tu kita hantar WhatsApp. Kita kata saya minta maaf lah kalau ada apa-apa kesilapan saya. Mohon maaf dulu. Dengan harapan mereka memaafkan kesalahan kita. Sebab kalau manusia tak maafkan, Allah tak maafkan. Sebab tu syarat taubat yang keempat ni, kalau ambil duit dia kena pulang. Kalau dia tipu 20 orang kat kampung tu, duit dia kena pulang balik 20 orang ambil duit. Bukan kerja yang mudah lah. Tapi kena buat, memang kena buat. Kalau tidak, Allah tak ampunkan dosa. Itu memahami pada 4 syarat taubat. Lepas tu disuruh kita istighfar. Rasulullah kata, ada 2 hadis. Satu hadis Rasulullah kata, aku beristighfar 70 kali sehari. Rasulullah kata, aku beristighfar 100 kali sehari dan hatiku bercahaya. Ada hadis kata gitu. Jadi Rasulullah yang tak berdosa ini pun, dia ajar kita, dia beritahu kita
yang dia beristighfar. Jadi sebab tu kena melazimi istighfar ni. Bukan hanya cakap di mulut tetapi hati merasa kesal. Bukan hanya cakap di mulut tetapi hati berasa azam untuk tidak mengulangi dosa. Datanglah malaikat maut mengeluarkan roh kita daripada jasad. Waktu tu dah tak boleh buat apa dah. Sebab tu ulama kata kesilapan yang besar dibuat oleh manusia apabila dia merasa dia sempat lagi, panjang lagi umur dia untuk bertaubat. Ini kesilapan yang besar dibuat oleh manusia. Dia rasa umur ni panjangnya. Tiba-tiba malam karang, besok pagi sesak nafas kat rumah, dia rebah, habis. Dalam keadaan dia tidak bertaubat dari segala dosa dia. Ini sesuatu yang amat mengerikan. Amat menakutkan. Tak sempat nak buat amal. Tak sempat nak buat amal. Lepas tu, dalam kitab apa tu? Ziarah ke alam barzah. Diceritakan bagaimana bila malaikat maut ini dia menziarah para rasul. Rasul ini dia berkata dengan malaikat maut. Ada beberapa rasul bercakap dengan maut. Dia kata kalau engkau nak cabut nyawa, engkau berilah warning dulu. Macam itulah kalau bahasa kita kan. Beri sign lah, beri tanda dululah. Malaikat maut kata apa dengan para rasul? Tidak, aku tak boleh bagi warning. Yang beri warning Allah. Allah akan beri warning. Lepas Allah beri warning tu, tanda Allah beri ingatan. Lepas tu aku akan datang cabut nyawa. Maka dia tanya dengan malaikat maut ni, apa warning dia? Dia kata warning ada 5. Ada orang tak dapat warning langsung. Ada orang langsung tak dapat warning. Tiba nyawa dia, roh dia keluar. Warning 5. Dia kata, engkau akan lihat, dia kata, rambutmu telah mula beruban. Putih. Janggut putih ni dah mula putih. Nombor 2. Engkau akan lihat matamu dah mula kurang penglihatan. Mata dah mula rabun. Engkau akan lihat telingamu kurang pendengaran. Engkau akan lihat tenagamu dah kurang. Dulu kuat. Dulu boleh main bola. Sekarang main bola teruk. Pancit teruk. Nak pingsan kadang. Dan engkau akan lihat ada penyakit di badanmu. Ada penyakit dah. Darah tinggi ke apa benda ke tak tahulah. Salah satu ni lah. Mana-mana. Ada orang Allah tak bagi ingatan langsung. Terus pergi. Wah, ni lagi bahaya. Ni lagi bahaya. Dalam pada dia sihat, remaja dia ingat, dia muda, dia ingat dia sihat, tiba-tiba boom dia pergi. Ni yang apa? Ulama kata apa? Berhati-hati. Kerana kadang-kadang maut datang menghadap macam serang hendap. Ambush. Dia ambush lah. Pam dia ambil. Ni yang banyak berlaku sekarang ni. Dan mereka maut kata, kalau engkau telah mendapatkan tanda ni, dan kitab tu kata, aku akan datang cabut nyawa engkau. Dan kalau aku datang cabut nyawa engkau, dan dilihatkan engkau ini belum lagi beramal dan belum lagi bertobat, aku akan kata, kenapa engkau tidak beramal? Kenapa engkau tidak bertobat? Bukankah Allah telah beri engkau tanda? Maka mereka kata apa? Sekarang tak ada tanda lagi dah hanya untuk diberi oleh Allah. Tak ada tanda. Sekarang ni aku datang hanya keluarkan roh engkau. Wahai roh, keluar engkau sekarang. Dia kata gitu. Ramai orang ada tanda dia tak ada rasa apa-apa Ramai orang ada tanda dia tak rasa apa-apa. Dia tak tahu ni kenapa ni. Dia kata ni biasalah dah tua. Bukan dah tua. Ini tanda ni. Tanda roh nak keluar. Ada signal, ada sign. Lepas tu benda yang menjadi pemangkin ibadah pada manusia ni antaranya ialah dia mengingati mati. Imam Ghazali cerita dalam kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Kalau ada orang mati dalam rumah, yang mati itu adalah bapa dia, malaikat maut keluarkan roh bapa dia, maka kelihatanlah anak-anak ni menangis. Anak menangis, kehilangan bapa, jadi yatim. Isteri menangis, kenapa isteri menangis? Jadi balu. Waktu tu mereka menangis. Dan akan kelihatanlah malaikat maut itu akan berjalan keluar daripada rumah tu. Dan sampai di pintu rumah tu, dia akan pusing belakang. Imam Ghazali kata. Dan berkata, wahai ahli rumah, wallahi, dia kata, demi Allah, aku akan datang balik untuk cabut semua nyawa dalam rumah ni. Sebab memang dia cabut, semua orang akan mati, betul tak? Wallahi, dia bersumpah, aku akan datang lagi rumah ni, aku akan cabut semua nyawa ahli-ahli rumah ni. Imam Ghazali kata, kalaulah anak-anak didengar, kalaulah bini dengar perkataan malaikat maut tadi, amaran malaikat maut tadi, dia akan hilang sedih, dia tinggalkan
bapak dia tinggalkan suami dia tak ada masa nak urus, dia akan sibuk beribadah. Kalau dia dengar suara malaikat maut tadi. Tapi malang ni tak dengar. Malang ni kita tak dengar. Itu yang menyebabkan kita bertangguh-tangguh dalam taubat. Itu yang menyebabkan kita tak belajar pun cara taubat dengan betul. Itu dikatakan sangat bahaya. Itu saya kata Rasulullah ni dia pernah balik rumah, dia tengok Aisyah ni nangis. Dia kata, "Ma yubki ya Aisyah, kenapa engkau menangis?" Dia kata, "Aku sedih. Aku sedih tadi jiran kita meninggal. Aku sedih." Dia kata, perempuan ni, kawan dia tu, perempuan itu dah jadi balu. Anak-anak dah jadi yatim. Kesian kat mereka. Aku sedih. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, engkau jangan sedih kerana orang yang mati itu lebih sedih. Kenapa dia lebih sedih? Dia sudah tidak boleh beramal. Dia dah tak boleh datang surau. Dia tak boleh sembahyang jemaah. Dia tak boleh duduk majlis ilmu. Dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh taubat lagi. Dah habis dah. Tempoh diberikan sudah habis. Imam Ghazali kata apa? Engkau terkejut melihat kawanmu yang sihat meninggal. Ketahuilah engkau, orang yang mati itu lebih terkejut. Isyak baru nampak dekat surau. Pukul 4 orang telefon kata meninggal. Terkejut betul. Pada isyak sama mesyuarat. Tengok okey, tak ada masalah apa. Kadang-kadang pergi minum, sembang-sembang, tak ada masalah apa. Terkejut. Imam Ghazali kata orang mati tadi lebih terkejut. Kenapa? Dia pun tak sangka malam tu dia mati. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa penyakit. Atau dia penyakit pun tak biasa je, penyakit biasa, tak ada apa-apa yang berat. Sebab tu bila mengingatkan kematian-kematian ni, bila mengingatkan apa yang akan dihadapi oleh manusia selepas kematian, bila mengenangkan cerita di alam barzah, bagaimana ancaman-ancaman pada mereka yang gagal dalam menghadapi amalan-amalan dunia ni, moga-moga dia akan memberi kekuatan. Kekuatan pada apa? Kekuatan pada kita untuk memegang satu perkataan yang kita mesti buat selalu, nama dia taubat. Dan lafaz itulah dikatakan lafaz istighfar. Disiplinkan diri ya, satu hari berapa nak istighfar, bacalah. Baca. Seeloknya baca dalam keadaan kita menghayati lah. Kita rasa kesal, kita tak nak buat, kita berazam. Kita rasa kesal, kita tak nak buat lagi, kita berazam tak nak buat lagi. Dan pastikan kita dah berhenti berdosa. Lepas tu datang rasa kesal balik. Lepas tu datang rasa harap. Harap apa? Ya Allah, kau terimalah taubat aku. Kalau kau tak terima taubat aku, ya Allah, aku tak tahu apa jadi kat aku nanti. Sebab tu kena datang rasa kesal, datang rasa harap. Sungguh-sungguh. Sampai bila? Sampai mati. Sampai satu hari malaikat maut akan keluarkan roh. Moga-moga kita menjadi apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah sangat sayang orang-orang yang taubat. Allah sayang pada orang taubat. Jadi masukkan diri kita ni dalam kalangan orang-orang yang bertaubat. Rasa betul-betul, ikut syarat betul-betul, ikut SOP betul, ikut 4 syarat betul, tanpa rasa putus asa. Dengan rasa harap yang gunung tinggi, ya Allah, engkau ampunkan kami. Begitu. Lepas tu kena pause sekejap Kehidupan ni dia ada play. Jalan, sibuk, kerja, balik gitu. Pause. Berhenti sekejap. Pause ni dia macam ni. Dia lambang ni 2 jari gitulah. Kan? Dia pause gitu. Fikir amal kita, fikir dosa kita. Fikir amal kita, fikir dosa kita. Amal kita ni macam mana ni? Ada panduan ilmu tak untuk mengesahkan dia? Tahu tak apa yang syarat dia mengesahkan amal ni, apa benda? Ada belajar tak? Betul-betul belajar tak? Kalau solat ni belajar tak rukun dia? Belajar tak macam mana? Tauhid ni faham tak apa benda rukun iman, apa benda rukun Islam? Faham tak apa benda ihsan, apa makna agama? Faham tak benda ni? Sifat 20 tu dah belajar tak? Faham tak apa benda wujud ni apa? Faham tak pembahagian ni apa? Apa nafsiyah, apa salbiyah, apa ma'ani, apa manawiyah? Faham tak faham? Ulama-ulama dah susun sifat 20 ni supaya dengan itu kita boleh kenal Allah. Faham tak apa tabligh, sidik, amanah, watanah? Apa faham tak rasul ni apa, nabi ni apa? Faham tak kitab ni apa, kitab macam mana, kitab apa yang kita kena yakini? Faham tak qada apa, qadar apa? Faham tak hari akhirat ni apa benda kita kena yakini? Faham tak apa yang diuraikan oleh ulama supaya kita benar-benar dikatakan orang beriman pada rukun iman yang 6?
Tu nak kena pause tu, berhenti kejap kehidupan ni, berhenti kejap, pause kejap. Tanya diri kita, tahu tak? Aku boleh urai ke tak? Tahu tak? Faham tak wujud Allah macam mana? Apa makna wujud? Faham tak? Apa dikatakan sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Rasul? Apa makna wajib? Wajib ni apa? Kalau Nabi itu bohong, berdosa ke macam mana? Faham tak? Kalau tak faham, pergi belajar. Sementara nafas ni naik, nafas ni turun. Sementara tu, pergi belajar. Duduk. Kalau surau ni sebelum PKP saya tengok kelas hari-hari aja. Duduk. Tengok ustaz bawa kitab apa. Duduk betul-betul. Sungguh-sungguh. Duduk depan ustaz. Buka kitab. Faham betul-betul. Kenapa? Inilah cahaya yang menerangi. Inilah fardu ain yang wajib kita pelajari. Kalau tidak, kita gagal. Kita gagal. Ramai orang gairah pergi surau. Ramai orang gairah beribadat. Ramai orang gairah buat benda sunat. Tapi belajar fardu ain, kebanyakannya mereka tak ambil peduli. Ini pengalaman saya dah saya tengok. Subuh boleh datang surau. Boleh datang. Orang nak bangun subuh, ramainya tak dapat bangun. Dia boleh datang surau. Tapi dia tak faham rukun sembahyang. Ini sangat-sangat tertipu. Ini bahaya tau. Ini sangat bahaya. Maknanya kita beramal, kita mesti ada ilmu dan dipandu. Sebab tu ilmu tu dia panggil fardu ain. Ada orang perempuan pandai belajar marhaban, tapi haid nifas tak erti. Rukun tutup aurat tak erti. Oh, aurat ada, tutup aurat ada rukun, tak pernah dengar. Haid tak faham. Minimum 24 jam. Macam mana kira 24 jam tak erti. Maksimum 15 hari macam mana. Apa pun tak tahu. Oh, ni sangat menakutkan tau. Sangat menakutkan tau. Sebab tu jangan biarkan diri macam ni lah. Minta dengan Allah supaya Allah ringankan hati kita untuk mendapat cahaya ilmu ni. Dan apa juga dosa yang kita buat, kita taubat dengan mengikut proses yang betul. Taubat ikut proses yang betul. Takut apa? Takut nanti tak dipertimbangkan. Na'udzubillah. Nanti nak mati nanti kalut. Apa yang kalut? Nak mati nanti Allah tunjuk buku amal, dibuka hijab dan ditunjuk. Rasulullah kata sedetik lagi kematian, orang itu akan nampak tempat pergi dia. Kalau kubur dia begitu, begitulah. Kalau kubur taman syurga, dia nampak. Dia akan diperlihatkan. Waktu tu tak guna cakap dah. Waktu tu orang yang ingkar ini dia tak boleh buat apa dah. Dia akan kata kembalilah, minta kembali. Minta kembali. Kembali kenapa nak minta kembali? Dia nak buat amal soleh yang tinggalkan. Rabbirji'un la'alli a'malus solihah. Itu surah Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malus solihah fima taraktu, supaya aku dapat amal ibadat yang aku tinggalkan. Allah jawab apa? Kalla, tidak sekali. Innaha kalimatun huwa qabiluha. Ini hanya kalimah engkau saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan pada engkau ada barzah kat depan ni, engkau pergi. Kau kena pergi barzah kat depan. Jadi hanya kata-kata engkau je. Hidup aku balik Tuhan. Hidup aku balik Tuhan. Hantar aku balik dekat Semenyih. Hantar aku balik kat rumah aku. Kenapa? Aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan. Sebab tu kalau kita tak hati-hati, Allah dah rakamkan cerita ni dalam Quran. Kalau kita tak hati-hati, na'udzubillah, jangan peristiwa itu adalah kisah kita. Na'udzubillah. Minta lindung. Jangan sampai kisah tu kisah kita tau. Allah dah cakap dalam Quran, ada orang yang kena macam ni. Jadi sebelum roh ini keluar, sebelum stok umur ini habis, sebelum satu hari nanti adik-adik kita tinggalkan kerja dia, datang rumah kita, sebelum WhatsApp ini jadi satu pengumuman kematian dalam surau dan taman penduduk, dan nama itu adalah nama kita, mari kita sama-sama tekadkan hati kita, aku mesti taubat, aku mesti belajar fardu ain, aku mesti betulkan amal aku, supaya pulang aku bawa amal, bukan bawa kesal. Itu kena tekad hati sungguh. Minta Allah tolong kita. Ya Allah, aku nak jadi baik, tolong aku Tuhan. Jangan biarkan aku macam ni. Jangan biarkan rasa malam-malam bermain di hati aku. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku tak daya. La haula wala quwwata illa billah. Okey, cukup. Orang dah isyak ni. Moga-moga sedikit cerita ni dia dapat beri manfaat yang sangat besar. Moga-moga sedikit kongsi ni dia dapat beri jentikan hati yang sangat baik dan memberi kita kekuatan untuk terus jadi baik. Sekian, wabillahi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi.